Sorry, cikgu ulang balik Tak perasan kata cikgu mute. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, cikgu mula hari ni sambung balik yang semalam. Sebab algebra ni sebenarnya algebra ni adalah jantung bagi math. So, kalau algebra murid lemah, banyak bahagian lain yang murid tak boleh buat. So, untuk yang bahagian C ni paling banyak markah, 60 markah. Algebra boleh dikatakan setiap bahagian algebra terlibat. So, untuk yang ni, sebelum cikgu teruskan semua ni, cikgu ulang balik basic algebra yang murid semua mesti tahu. Okey, cikgu ulang balik. Yang pertama, kalau cikgu tulis A, okey, cikgu tulis A, 3A. Okey, ni sebutan, ni pun sebutan. Dan dia juga boleh jadi ungkapan juga. Okey, kalau cikgu tambah macam ni. Ni memang ketara lah. Okey, ni memang ketara lah. Pen ni pula. Okey, so A tambah 3A. Saya tulis comel sikit lah. Bahagian ni susah So pelajar kena tengok betul-betul Okey. Kalau cikgu tulis A tambah 3B sama dengan kosong. Bila ada je lambang is equal to ni sama dengan bermaksud ini persamaan. Okey. Kalau ni tak ada, sampai sini saja ini ungkapan. Okey, tahu beza tu Sekarang soalan yang pertama dia nak ungkapan algebra. Ikut situasi. Okey, ikut situasi. Situasi dia kuasa 2 bagi 4 kemudian dibahagi dengan HK. So dalam ni dia ada arahan matematik kuasa 2 bahagi. Okay. Apa yang diberi? Nombor 4 dengan HK. So nombor 4 dengan HK ni kena ada. Nombor 4 HK. So kita nak buat apa? Dia kata nombor 4 ni. Okay, nombor 4 ni dia kata kuasa 2. Letak kuasa 2. Okay. Lepas tu dibahagi dengan HK. Aduh. Sekejap cikgu ulang. Nombor 4. Okay, nombor 4. Cikgu tulis mula. Nombor 4. Sini HK. Okay.
So dia kata kuasa 2 bagi 4. 4 kuasa 2. Bahagi dengan HK. Bahagi. Okay. Ni jawapan dia. Ni je jawapan dia. Sebab tu 1 markah. Okay. Atau boleh juga tulis macam ni. 4 kuasa 2 per dengan HK. Dua-dua boleh. Okay. Yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Ni cikgu ajar. Gariskan dekat soalan ungkapan algebra. Dia nak. Lepas tu apa dia nak? Kuasa 2. Lepas tu bahagi. Okay, next. Soalan yang kedua. Ni panjang sikit. Okay. Akan ada murid tanya, cikgu kena selesaikan tak 4 kuasa 2 ni? Tak perlu. Okay, tak perlu. Sebab dia nak tengok macam mana awak tulis kuasa 2 bagi 4. Dia nak tengok yang tu. Tak perlu tulis 16. Okay. Soalan yang kedua. Okay, Fikri beli. Ni yang Fikri belilah, apple hijau, apple merah. Dia tanya berapa jumlah apple yang telah Fikri beli. Okey, perkataan jumlah. Perkataan jumlah ni maksudnya tambah. Okey, perkataan jumlah ni maksud dia tambah. Yang tu kena pasti dulu. Bila nak buat tambah, okey, dia bagi 2. Dia tanya berapa jumlah apple. Kalau tahu mak beli apple hijau 5. Apple merah 7. So 5 tambah 7. 12 kan? Yang ni sebab dia dalam bentuk ungkapan ni. So kita kena tambahkan dia lah. Tambahkan. K tolak 3M. Okay. Tambah 3M tambah 2. Akan ada pelajar tanya, cikgu perlu tak letak kurungan? Nak letak macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dekat sini tambah. Tak ada masalah. Tapi kalau dekat sini tolak, okey, cikgu ulang. Kalau dekat sini tolak ni. Ni tolak, mesti letak kurungan. Okey. Kalau kat sini tolak, mesti letak kurungan. Langkah selamat, eloklah letak kurungan. Okey, lepas tu, selesaikan. K tolak 3M, tulis penuh. Tambah 3M tambah 2. So, ini sebutan serupa. Selesaikan yang tu. K. Okay. Tolak 3M tambah 3M. Habislah. Kita beli 3 apple merah. Kita makan pun 3 apple merah. Tak ada lah. Tak ada lah. Bawa balik. So, tinggal. Dia dari sini Dia dari sini. So, tinggal K tambah 2. Ni je jawapan dia. Okay. Tak letak unit biji ke apa, dia tak apa. Okey. Markah dia dekat mana? Bila murid berjaya tulis ni 1 markah. Okey. Ni 1 markah. Okey, ni 1 markah. Kalau dalam pemeriksaan memang akan tulis ni. P1. Maksudnya murid tahu. Ada pengetahuan murid tulis yang ni. Ni pengetahuan lah. Dia tahu. Okey, dia kena tambah apple hijau dengan apple merah. Okey. Yang ni baru jawapan akhir. N1. So, murid akan dapat 2 markah. 1 tulis yang ini atau yang ini. Mana-mana pun boleh. Tak kurungan pun boleh. Tapi kalau tanya cikgu, cikgu suka yang mana? Yang ada kurungan. Langkah selamat. Lepas tu ni 1 markah. Okey, yang berikutnya. Okey, yang berikutnya. Kita baca soalan dulu. Okey. Umur Nurin. Okay. Kalau cikgu lah. Cikgu biasanya cikgu akan tulis dulu. Nurin. Nak tulis penuh pun boleh. Nak tulis pendek pun boleh. Nurin cikgu tulis NN. Nurul cikgu tulis NL. Okay. Dia kata umur Nurin X. Umur Nurul Y. Ada satu lagi. Nina. Okay. Nina NA. Okay. Umur Nina 9 ni. Umur Nurul Y. Umur Nurin X. Umur Nina 9 lebih tua 9 tahun daripada Nurul. Maksudnya umur Nina adalah Y tambah 9 daripada Nurul So Nina ni lebih tua daripada Nurul 9 tahun. Kalau Nurul setahun, Nina 9 tambah 1, 10 tahun. Maksudnya macam tu.
Dia suruh tulis ungkapan. Okey, yang pertama, dia nak ungkapan. Perbezaan. Maksudnya ada tolak lah perbezaan antara umur Nurin dengan umur Nina. Dia sebut Nurin dengan Nina. So maksudnya Nurin kena tolak Nina. Jangan terbalik. Okey. Nurin kena tolak Nina. Ni jangan terbalik Perbezaan antara umur Nurin dan Nina. So Nurin adalah X. Soalan nombor 1. Nurin adalah X. Perbezaan. Tolak Nina. Ni kena letak kurungan. X tambah 9. Ni saja jawapan dia. Okay. Ni satu markah. Okay. Yang kedua. Okay, yang kedua, dia kata sekarang dia bagi nilai. X 24, Y 9. Dia tanya beza umur Nurin dan Nina. Okay, tak ada kaitan dengan Nurul. Nurul ni cuma kita gunakan Y ni je. Okay, dalam ni. So, dia tanya, hitung beza umur Nurin dan Nina. Kena guna yang ini. Okay, so gantikan X ni dengan 24, Y ni dengan 9. So, tulis je lah. 24. Sorry, cikgu salah tulis ni. Ampun, cikgu salah tulis ni. Buat pasal. Okay, ini Y. Sorry ni Y. So, X tolak Y tambah 9. Tempat Y ni ganti dengan 9. Okay, 9 tambah 9. So, dapat, ni dah boleh picit kalkulator. Kalau otak bagus, kan? Nak muridkan main okey kan? 9 tambah 9, 18. 24 tolak 18, 6 tahun. Kalau nak tulis tahun pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Okey. Cikgu nak tegaskan kenapa perlunya ada kurungan. Okey. Kalau tak ada kurungan ni, seandainya tak ada kurungan ni, so murid akan tulis macam ni. 24 tolak 9 tambah 9. So jawapan dia tolak 9 tambah 9 jadi ni je lah. Jadi 24. Tak ada beza. Okey. Sekarang ni dia cakap umur Nurin tolak umur Nina. Umur Nina semua ni. 9 tambah 9. Ni cikgu nak tegaskan kat sini. Selalu pelajar lupa. Okey, markah dekat mana? Baris ni gantikan nilai untuk X dengan Y satu markah ni. Jawapan satu markah. So 3 markah lah. 1, 2, 3. Okey, muka surat 2. Semalam cikgu dah tunjuk bahagian ni. Okey, cikgu dah tunjuk sikit bahagian ni. Bila diberi arahan permudahkan. Okey, bila diberi arahan permudahkan dengan tanda ni bahagi. Cikgu sangat galakkan guna cara tingkatan 1. Kalau mahir boleh terus je tulis 18 K M P kuasa 2 per negatif 6 MP. Kalau mahir boleh je. Tapi takut tersilap je. Tak ada masalah. Sebab dia 2 markah je. Okey. Lagi elok, cikgu galakkan tulis macam ni. 18 darab K darab M darab P darab P. Sebab P kuasa 2. So P kuasa 2, P darab P. Per. Okey. Negatif 6 darab M darab P. Yang ni lagi mudah. Okey. Soalan ni kalau ikut betul-betul satu markah je. Tapi kalau dia bagi 2 markah, kena tunjuklah jalan kerja dia. Okey. Sama ada tulis macam ni ataupun tulis macam ni satu markah lah. Satu potong. Okey. Bagi dengan P. M dengan M. Negatif 6. Bagi 6 dapat 1. Bagi 6 dapat negatif 3. So jadi jawapan dia yang tinggal lah. Negatif 3. Yang tinggal ini dan ini. Okay. K, P. So satu lagi markah yang tu.
Kalau tengok kenapa cikgu buat dekat soalan yang bawah ni senang. Okay. Ni 2A ni senang. Cikgu buat yang bawah dulu. Okay. Jelas ke suara cikgu? Kalau tak jelas beritahu Okay. Kalau cikgu tengah mengajar, kalau ada nak tanya, on je mute. On je suara, volume suara tu, voice tu, tanya je. Okay. Ni soalan bahagian C. Kebanyakan dalam soalan bahagian C, nombor bermula dengan nombor 26, okay, sampai 31 ni, 6 soalan ni, bahagian C, C kecil. Bahagian C, C kecil yang ni. 26 A, B, C. Bahagian C ni kebanyakan memang soalan aras tinggi, memerlukan pengiraan yang teliti. Kena tunjuk betul-betul jalan kerja. Okay. Kalau tengok dalam ni, soalan ni, dia tanya, okay, yang pertama luas. Okay. Bila dia tanya luas, menunjukkan dalam ni algebra, tetapi di dalam tajuk luas perimeter. Perimeter luas form 1. Okay. So yang pertama bila dia bagi macam ni, dia bagi tahu ni. Ni. Ini. Menunjukkan dia nak bagi tahu semua panjang sisi ni adalah 2 juga. 2P juga. Jadi, murid boleh buat sini sampai sini 2P. Okay, 2P. Tinggi ni pun 2P. Okay. Bila kita dapat rajah, elok kita label dekat rajah. Bila kita label dekat rajah, kita nak cari apa pun mudah. So, dia tanya sekarang. Luas seluruh rajah A. Rajah A ni, okay, rajah A ni, sebenarnya rajah A ni, seluruh rajah A ni, rajah semua ni lah. Semua ni. Segi 4 ni dan juga segi 3. Okay. Luas segi 4, okay, kebanyakan murid tahu dah. Okay. Panjang, darat, lebar. Luas segi 3, okay. Ini tapak, ini tinggi. So, ini 1/2 darat dengan tapak, darat dengan tinggi. Jangan lupa yang ni. Walaupun rumus diberi, kalau boleh dalam kepala lah. Okay. Kecilkan sikit So, kita nak buat luas seluruh rajah A. Kita boleh label pun. Kalau murid nak label, boleh je. Ini adalah P. Dalamnya ada P. Nanti ganggu. Okay. Ini adalah... Yang dapur tu jadi 4T je. Okay. Terima kasih. Ada yang respon. Pandai pun. Okay. Thank you. Ni jadi 4P. Pandai pun. Terima kasih. Yang betulkan cikgu. Okay. Kalau cikgu tulis macam ni. Ni segi 3. Macam ni senang. So, 2P luas sama dengan darab 4P. Okay. Tambah. Ini luas untuk segi 4. Tambah dengan 1/2 darab dengan 2. Ni pun 4. Okay. Allah Akbar. Habis hilang. Sorry habis hilang. Tak apa. Cikgu label semula. Okay, ini adalah 4P. Okay, sampai sini. Ini pun 4P. Okay. Cikgu tulis kat sini P ni muat. Tangan cikgu tersentuh je, hilanglah skrin ni. Okay. Yang pertama, luas segi 4. Okay. Kalau cikgu buat, memang cikgu suka lukis gambar rajah ni. Okay. Gambar rajah 4 dengan segi 3. Nak bagi tak silap lah. So, luas sama dengan 2P darab 4P. Okay, cikgu suka letak dalam kandang, senang nak faham. 1/2 darab dengan 4P darab dengan Q. Okay. So ini selesaikan geng dia dulu. Ni terus jadi 2 darab 4, 8. P kuasa 2.
Okey, tambah. Yang ni pecahan. Bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. So, jadi tambah 2Q. Okay. Markah dia 4. Untuk yang ni, 2 markah. Berjaya tulis yang ni 1 markah. Jawapan dia 1 markah. So, 2 markah. Lepas tu kita dah berjaya tulis yang ni. Okay, soalan ni biasanya memerangkap murid. Sebab kalaulah salah yang ini, yang bawah ni jawapan confirm tak dapat markah penuh. Sebab kita ganti nilai ni, jawapan dia salah lah. Okay. Tapi dia ada format lain untuk memeriksa tu, untuk memeriksa je lah, murid tak payah tahu. Okay. Okay. Number 1, number 2. Saya tulis kat sini nak bagi nampakkan soalan tu. Okay. Dia kata hitung nilai A apabila P sama dengan 4. Ganti terus. 8 tempat P ganti dengan 4. Kuasa 2 tambah 2. Tengok cikgu pun cik salah je. 2 darab P 4 darab Q 3. Okay. So terus tulis jawapan dia. Betul Dah betul Betul. So ni direct guna kalkulator pun tak apa. Nak satu persatu pun tak apa. Kalau awak nak tulis 8 darab 16 tambah 2 dapat 8, 24. Nak tulis yang ni pun boleh. So ending dia, jawapan dia last kali 152. Okay. Markah dekat mana? Ganti ni 1 markah. Jawapan ni 1 markah. Okay. So yang ni kalau boleh, kalau nak letak unit, letak je meter. Meter ni ada unit. Unit dia apa? Meter kuasa 2 sebab luas. Yang ni bukan nak letak unit, tak macam ni. Kalau nak letak unit lah. Okay, kena letak dekat luar macam ni, bracket. Kena letak kurungan macam ni. Kalau letak, tak payah letak. Okay. Jelas Yang ni dah buat tadi. So, muka surat 3. Laju ke? Tak. Okay, muka surat 3. Kalau murid tengok, soalan ni ada dalam. Boleh mute tak? Dengan suara cikgu. Okey. Soalan yang ni, nombor 2B ni, soalan ni bawah tajuk rumus algebra. Okey. Rumus algebra ni sebenarnya terbalik-terbalik dalam persamaan linear tu rumus algebra lah. So, biasanya sepatutnya tajuk ni murid boleh buat. Tapi bila algebra lemah berkait dengan algebra tu, bapak dia, bawah dia ada linear. So, berkait lah. Okey, yang ni. Dia bahagi ini. Dia tanya, ungkapkan E dalam sebutan A dan F. Sebenarnya dia tanya, E sama dengan apa? Di sebelah kanan ni mesti ada A, mesti ada F. Okay? Kalau perlu nombor lain, letak je nombor lain. So nampaklah kat sini. Bila dia bagi macam ni, A sama dengan F per dengan E kuasa 2. Masa sekolah rendah dulu, cikgu awak akan tunjuk macam ni. Okey, A ni tak ada apa bawah, kita letak je 1. So kita akan darab silang. Kan? Sebab kita nak E duduk belah kiri, ataupun E akan jadi tajuk rumus. Okey? So akan jadi, terus tulis jawapan dia. E kuasa 2 sama dengan, sebab kita darab silang, F per dengan A. Okey? Soalan ni 3 markah Bila 3 markah, terus je. Jawapan dia terus. Rumus tu terus 1 markah. Okey. Bila kuasa 2, semalam cikgu cakap. Sebelah kiri, sebelah kanan. Okey. Left, right. Kalau tambah, pasangan dia tolak. Kalau darab, pasangan dia bahagi. Kalau kuasa 2, pasangan dia punca kuasa 2. Okey. Kalau kuasa 3, pasangan dia punca kuasa 3. Macam tu. So yang ni jadi E. Okay, E sama dengan punca kuasa 2 semua Semua kena letak dalam tonjek kuasa 2 ni. Okay, semua kena letak macam tu.
So 1 markah. Okay, 1 markah. Sekarang nak jawab yang bahagian 2. Okay, bahagian 2. Bahagian 2, dia suruh terus ganti. Terus ganti. A sama dengan 3, F sama dengan 75. So gantilah. E, soalan nombor 2. E sama dengan punca kuasa 2. F adalah 75. Bahagi dengan E adalah 3. A adalah 3. So terus kira. Punca kuasa 2, 75 bahagi 3, 25. Okay. Punca kuasa 2 dia, 5. Okay. Dalam tajuk ni, dalam soalan ni, hitung nilai E. Ingat lagi tak soalan awak hari tu, exam pertama, soalan dia nilai-nilai. Yang jawapan dia positif 3 dengan negatif 3 tu. Punca kuasa 9. Okay. Yang ni soalan dia hitung nilai. Satu je nilai. So nilai dia yang ni saja. Okay, markahnya 1 dekat sini, 1 dekat sini, 1 dekat sini. So 3. Okay, kena tengok betul-betul. Okay, nanti ada bahagian yang soalan dia tak perlu buat yang ni, dia suruh ganti je. Tu bahagian lain. Okay. Soalan C. Okay. Soalan C ni ada bahagian kebat ni. Ni memang TP6. Okay. Ni memang TP6 yang ni. Cikgu tambah khas kalau nak nilai TP6 macam tu. Okay. So dalam ni sama. Tajuk perimeter luas juga. Sebab tu cikgu cakap form 1 boleh join. Okay. Sebab dalam ni dia tanya perimeter dia bagi. Perimeter dia adalah S. Okay. So dia nak perimeter dalam sebutan P dengan Q. Paling-paling lemah pun kita label lah. Yang ni pun P juga. Yang ni pun Q juga. Okay. So perimeter. Cikgu tulis kat tepi ni perimeter sama je. Sama ada awak buat S. Mesti ada ni. Sebab dia kata nyatakan S. So kena ada S. S sama dengan. Okay. Awak nak tulis terus 2P tambah 2Q pun diterima. Awak nak tulis S sama dengan 2P tambah Q pun diterima. Dua-dua boleh. Cara ni boleh, cara ni boleh. Tetapi kalau awak tulis macam ni. P tambah Q tambah Q. Ni tak terima sebab ni bukan jawapan akhir dia. So tetap kena jadikan macam ni ataupun macam ni. Okay. Macam ni baru separuh jalan, tak selesai kan. Maksudnya kalau bagi macam ni nak suruh cikgu tambah ke? Macam tu. Okay, lepas tu dia suruh ganti. Macam soalan tadi. Ganti balik. Okay. Dia suruh ganti. Ganti nilai ni tapi kita nak cari P. So kita tahu cikgu guna yang ni Cikgu guna yang ni. Cikgu tulis macam ni. 2P tambah 2Q sama dengan S. Boleh je. Nak tulis macam ni pun boleh. Sama je. Okay. So cikgu ganti tempat Q tempat S. 2P tambah 2Q nilai dia 10. S nilai dia 32. Okay. So macam linear biasa. 2P sama dengan 32 tolak 20. Dari mana datang 20? 2 darab 10. Okay. So ini tambah operasi dia left hand side, right hand side. So bila kat sebelah kena hapus kena tolak 20. Jadi P sama dengan 32 tolak 20 tinggal 12. So 12 bahagi dengan ni darab bagi dengan 2 dapat 6. Okay. 6 apa? Kalau nak letak unit 6 cm lah. Kalau tak nak letak unit okey je. Biar je macam ni. Okay. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Okay, dia kata tambah 50%. Kalau nilai P dengan Q tambah 50%. Okay. Soalan PT3 awak tak akan ada macam soalan ni. Sebab soalan ini sahaja akan guna markah dia 3 ataupun 4. Sebab dalam ni ada banyak yang kena kira. Okay.
Dalam ni ada banyak yang kena kira. Cikgu padam sikit ruangan yang atas ni Yang atas ni cikgu padam sikit Cikgu nak guna ruang tu. Okay. So cikgu nak kira yang pertama. Kita tak boleh main darab. Memang salah kalau awak darab. Cari luas lepas tu awak tambah 50%. Salah. Dia sekarang ni kita kena tambah. Okay. Kita kena tambah panjang ni. Tambah lagi separuh. Okay. Panjang belah ni pun tambah lagi macam tu. Besar dia jadi macam tu. Jadi lebih kurang kita nak kira asal dia luas yang ni. Sekarang ni luas dia jadi besar macam ni. Nak kira macam mana? Yang pertama, kita gunakan nilai 6 yang kita cari ni. Okay. 6, dia dah bagi S32. So, P sama dengan 6. Q sama dengan 10. So, kita nak cari panjang baru. Panjang yang baru. Okay. 50 per 100 darab dengan 6. Dapatlah 3. Okay. So, untuk Q pula, 50 per 100 darab dengan 10. Dapat 5. So, panjang P yang baru. Okay. P yang baru adalah 6 tambah 3. 9. Q yang baru. Okay. Sama dengan 10 tambah 5. 15. Ni satu cara nak selesaikan. Jadi cikgu padam yang ni nak guna ruangan menjawab tu. Padam ni Okay. Tu satu cara nak kira perubahan 50%. Kalau nak cepat. Okay. Boleh juga kira macam ni. Sebab nilai P tu 100%. Tambah dengan penambahan 50% jadi macam ni. Okay. 150 darab 6. Okay. Terus dapat nilai dia. Bahagi dengan 5 dapat 2. Bahagi dengan 5 dapat 3. Bahagi dengan 2 dapat 3. Bahagi dengan 2 dapat 1. 3 darab 2. 3 darab 3 terus 9. Boleh juga macam ni. Okay. Untuk yang sebelah Q juga boleh buat macam tu. 150 per 100 darab dengan 10. Okay. Potong je kosong ni lagi senang. So dapat 15. Ni nilai baru dia. Okay. So kalau kita buat gambar rajah baru. Okay. Ni 9. Ni 15. So kita dapat luas baru. Ni yang asal. Ni yang asal. 6 dengan 10. So kalau kita dapat luas dia. Luas 6 darab 10. Luas asal 60. Luas baru 9 darab 35. 9 darab 15. 135. Kalau boleh kat tangan masing-masing ada kalkulator jugalah. Senang nak kira. Okay. So pelajar dah dapat. Kalau pelajar tengok. Berapa. Untuk soalan nombor 3 je. Berapa banyak kena kira. Yang pertama. Kena kira nilai P yang baru. Yang kedua, kena kira nilai Q yang baru. Dah ada 2 pengiraan. Lepas tu, kena tahu nilai luas asal. Okay. Luas asal 60. Luas yang baru 135. Nanti pelajar tengok cikgu tulis macam ni. Cikgu sebenarnya nak jawab macam mana ni? Nak kira macam mana? Okay. Tengok cikgu tulis cara betul menjawab. Okay. Cara betul menjawab. Yang pertama, cikgu susun tengok Cikgu guna yang ni Cikgu guna kaedah ni. Cikgu guna kaedah ni laju je. Okey. P yang baru sama dengan 150. Okey. Bolehlah nak letak P dalam kurungan P yang baru. 150 bagi 100 darab dengan 6. So jawapan dia 9. Okey, cikgu tunjuk cara betul awak menjawab. Okey. Lepas tu Q yang baru. Q yang baru sama dengan 150 per 100. Kalau ada yang bertanya kenapa 150 cikgu? 100
nilai asal dia 100% tambah dengan kenaikan ya 50% ni untuk pilihan Q. Darab dengan 15. So dapat jawapan dia. Salah pula tulis. Darab dengan 10. Okay. So dapat 15. Okay. Tu step pertama. Step kedua. Cikgu lukis tadi kan. Kalau nak lukis pun boleh. Kalau awak nak lukis pun boleh. Awak tu lukis je macam ni. Macam cikgu lukis kat atas tu. Okay. Ni 6. Ni 10. So nilai luas dia. Tulislah luas. Sama dengan 6 darab 10. 60. Nak ayat cantik. Tulis je. Luas asal. Okay. Luas baru. Luas yang baru. So sama dengan 9 darab 15. Dapat 135. Okay, kita dah kira 1, 2, 3 dan 4. Belum lagi jawab soalan. Dia tanya berapa peratuskah penambahan. Okay. Sebab cikgu conteng banyak. Nanti awak pun pening nak tengok apa cikgu tulis. Okay. Padam bagi tulis elok-elok awak nampak. Kalau boleh bila kelas mat memang kena ada kertas lain untuk awak tulis. Okey. Berapa peratuskah penambahan luas segi 4? Dia tanya berapa peratus penambahan dia. Okey. Kena letak nilai baru. Okey, cikgu tulis dengan pen biru boleh nampak. Nilai luas yang baru. 135 per luas yang asal. Luas asal berapa? 60. Darab dengan 100%. Okey? Selesaikanlah. So lepas darab. Salah. Salah. Dia tanya berapa peratus penambahan. Ni baru tertinggal, Ni. Allah. Okey, 135 tolak luas asal. Cikgu tertinggal ni tolak luas asal. 135 luas baru. Tolak dengan luas lama dia. Per dengan luas asal. Baru darab dengan 100%. Ni soalan TP6. Soalan dia pendek sahaja. Jadi jangan semua bayangkan, asal soalan panjang tu TP6. Tak. Ni soalan pendek je. Tapi TP6. Awak kena kira banyak dalam tu. Dan soalan ni, soalan yang jarang-jarang ada. Okay? So, bila awak dah kira macam ni, tolak dulu. Tolak nilai ni, 135 tolak 60. Nak fikir kalkulator terus pun boleh, tak ada masalah. 135 ni, so 75 per 60. Okay? Sebut 60, tulis 100. Per 60 darab dengan 100%. So berapa peratus kenaikan dia? Lepas awak kira awak akan dapat 125%. Okay? Kena ingat luas sesuatu kalau kita tambah panjang dengan lebar dia, dia akan berganda. Okay, dia akan berganda. Okay, yang ni kalau pelajar tengoklah. Okay, kena cuba buat semula. Sebab cikgu bukan cakap dalam soalan PT3. SPM boleh tanya juga macam ni. Tak ada masalah. Okay. Kalau untuk SPM soalan biasalah macam ni. Okay. So muka surat seterusnya. Ada nak tanya ke? Okay. Okay, soalan 3A. Yang tadi markah dia cikgu cakap sebab bahagian yang soalan yang 3 yang tambahan buat tu, yang tu memang sepatutnya yang tu saja dah 4 ataupun 3 markah. Okay. Okay, soalan yang ni. Semalam cikgu ajar sikit sebelum kita habis soalan semalam, cikgu tunjuk sikit. So ini tengok sebab nombor je tak ada huruf. Nombor je. Yang ni huruf. Okay, cikgu nak compare dua tu je. Setiap satu ni 2 markah. Ni 1 markah, maksudnya ni 1 markah, ni 1 markah. Terus je. Okay. Maksudnya dua-dua ni boleh dibahagi dengan 3. So 3 darab berapa? 27. 3 darab 9. Okay, tambah.
3 darab berapa? 3K, 3 darab K. Okey? Masa belajar memang awak akan buat pembahagian berulang. Tapi bila jawab yang ni sebab satu markah setiap satu, terus je. Okay, yang ni sama dengan kita keluarkan S. Okay. So dekat dalam yang tinggal 8. Tolak yang tinggal T. Katalah kita memang pening sikit lah. Tengah jawab soalan kan gelabah. So try jawab. Darab balik. 3 darab 9 betul 27. 3 darab K, betul 3K. Betul lah jawapan kita. So S darab 8, 8S. Okay. S darab T, ST. Betul lah tu cara lepas awak buat, awak nak semak balik. Okay. So ni satu markah, ni satu markah. Okay. Soalan B. Okay, soalan B. Tadi cikgu sebut juga luas, ni perimeter. Ni banyak, sebenarnya dalam soalan ni banyak soalan susah. Cikgu nak tegaskan pada awak, soalan-soalan ni, jangan bila tengok soalan, cikgu tak ada nilai CM, macam nak kira. Susah. Supaya, tak boleh lah macam tu. Maksudnya, boleh juga dia nak jawapan dalam XY, bukan jawapan dalam nombor je, bukan jawapan 25 cm persegi je. Bukan jawapan dia 10 cm je. Dia boleh juga dalam PQ, macam tu lah. Okay, yang pertama soalan ni. Dia nak perimeter. Dia nak luas. Ni memang tingkatan 1 lah. Okay. Jangan kata bila nak tingkatan 3 belum belajar. Dah belajar. Cuma lupa. Okay. So yang pertama soalan ni kita buat perimeter dulu. Perimeter mudah. Tambah je semua. Tambah ni. Tambah ni. Tambah ni. Tambah ni. Tapi kita kena tulis elok-elok lah. Tulis elok-elok. Okay. Tulis elok-elok. Allah Akbar. Okay, kita tulis elok-elok. Cikgu tulis dekat ish. Okay. Cikgu tulis ni 2X tambah 2Y. Okay. Cikgu galakkan letak kurungan. Supaya kita tahu kita dah tulis yang ni. Ni selain daripada awak jawab. Kita nak elak, nak cuba kurangkan awak punya careless. Okay. Lepas tu, kita tulis yang mana pula? Tambah. Sebab dia nak perimeter. So, perimeter tambah. Cikgu tulis yang ni pula. So, dalam kurungan senang. X tolak 3Y. Okay. So, yang ni pula tulis. Tambah 2 3X tolak 4. Tak muat cikgu tulis kat bawah anak saya ni mesej sungguh. Okey. Soalan yang pertama. Ayat mudah, ayat cantik. Perimeter sama dengan 2X tambah 2Y. Okey. Tambah X tolak 3Y. Tambah yang ni. Kalau awak nak darab terus 2 ni pun boleh. Kalau nak tulis kekal macam ni pun boleh. Tak ada masalah. 3X tolak 4Y. Okay. Tambah yang last. X tambah Y. Dalam ni senang ada X dengan Y je. Okay. So, kita keluarkan. Buka kurungan dia. Cikgu tukar pen merah ni. Cikgu tanda kat sini. Takut tulisan cikgu besar. Tak muat. Okay. So, 2X tambah 2Y tambah X tolak 3Y tambah, yang ni kena darab macam ni. 2 darab 3, 6. 6X. Okay. Ni tolak. Tolak 2 darab 4. 2 darab 4, 8. Y tambah X tambah Y. Okey. Cikgu nak garis ni, ni, ni dan ni. Like term. Sebutan serupa. Cikgu garis tak nak bagi tertinggal. Okay. So kalau yang nak kira terus daripada sini pun boleh. Kalau nak salin balik, nak letak dia sama, sebutan yang sama. 2X tambah X
tambah 6X tambah X. Kira cukup tak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa cikgu ajar macam ni? Kadang-kadang awak kalang kelibut nak periksa, awak tertinggal, ada yang tertinggal. So, lepas tu Y pula. Okay, Y. Y cikgu tik kat atas. Okay, 2Y. Yang ni, tolak 3Y. Yang ni, tolak 8Y. Yang ni, tambah Y. So, nampak? Ini geng dia. Yang ni, geng dia. So, 2 tambah 1, tambah 6, 9. Tambah 1 lagi, 10. Jadi, sama dengan 10X. Tambah ke tolak, kena check kat sini dulu. Okay, 2 tolak 3. So, jadi negatif 1. Tolak 8. Negatif 9. Tambah 1. So, jadi tolak 8. Kalau saya nampak lah kat sini. Ini tambah ni 3. 3 tolak 3 habis. So, tinggal yang ni je. Tolak 8Y. Ni jawapan dia. Okay. Kalau pelajar yang lemah. Kalau yang ni lah. Cikgu nak fahamkan pelajar. 2X tambah X. Okay. Maksudnya yang ni ada X. Ada X. Yang ni ada X. So, 1X, 2X, 3X. Tu je dapat 3X. Tambah lagi dengan X ni. Macam tu dah maksud dia. Okay. Lepas jawab yang ni, katalah pelajar nak letak unit. Dia bagi cm. Kena letak kurungan. Okay. Kalau nak letak unit, kena letak kurungan. Semua ni unit dia cm. Kalau tak letak, salah. Okay. Langkah selamat tak letak tak apa. Kecuali dia suruh awal letak. Okay. Tu habis lah ni. Perimeter. Luas lagi panjang lah nak jawab dia. Okay. Kalau belum salin dulu kejap. Okay. Kalau belum salin, yang belum dapat tu tengok. Macam mana cikgu tulis ni. Kalau nanti awak akan tanya, cikgu dalam periksa garis macam ni boleh ke? Tak ada masalah pun garis ni nak awak faham je. Sebab kalau awak jawab dengan pen, awak garis dengan pensel tak ada masalah. Dia masalah dia jawab dengan pensel, garis pun dengan pensel. Cikgu pening apa benda yang awak nak tunjuk. Okey. Cikgu boleh padam ni sebab cikgu nak buat luas. Luas ni susah sikit. Okey, cikgu padam Okey, yang pertama, bila nak kira luas, cikgu nak ingatkan murid-murid dalam soalan, dinyatakan 3 muka surat atau 2 muka surat depan tu dinyatakan rumus. Tolong guna. Bila dalam soalan ni dia dah sebut dia dah bagi clue kat murid. Okey, dia dah bagi clue dah. Trapezium. Carilah dekat rumus luas trapezium. Sebab dia tanya luas trapezium. Okey, cikgu ulang. Luas trapezium sama dengan ni Ni sisi yang selari. Okey. Dia akan bagi setengah darab dengan jumlah sisi yang selari. Jumlah ni tambah jumlah ni. Kalau dalam, katalah dia bagi yang ni A, yang ni B. So, A tambah B. Darab dengan tinggi. Yang ni tinggi. Yang ni bukan tinggi. Kita nak ukur tinggi, kita tak duduk pun sengit. Okey, ingat kita nak ukur tinggi, kena tegak. Ambil yang tegak ni. Katalah yang ni C. So, ni adalah rumus untuk luas trapezium. Kat depan ni letak darab. Macam tu. Tak letak pun sama je. Okey. So, untuk yang ni. Dia akan jadi nombor yang awak akan dapat kuasa 2 lah sebab darab ni. Yang pertama, luas sama dengan 1/2. Yang ni cikgu letak kurungan besar macam ni. Sebab, cikgu nak letak nilai ni. 2X tambah 2Y. Yang ni tambah ni. Tambah 2
3X tolak 4Y. Okay. Baru dapat yang ni dengan yang ni. Baru A dengan B isi. C belum lagi. Tutup. Darab. Cikgu tak nampak. Tak nampak? Kamera cikgu tutup. Oh, ya ke? Cikgu hilang. Ada orang buka presentation tadi. Nampak? Nampak tak? Tak. Tak Belum. nampak juga? Belum. Tak Belum. nampak. Biar betul. Cikgu kena present screen lagi. Kak Ita kena refresh dulu kot. Cikgu kena buat present now tu cikgu. Tak nampak cikgu. Kenapa tak boleh tekan? Aduh. Sekejap. Kak Ita kena refresh dulu. Refresh Sekejap Refresh. Tu. Apa tu? Tu nampak kan? Dah. Tu nampak? Dah. Okey. Semangat semua tanya ni. Cikgu pun dah lupa dah on. Allah, tertekan apa pula? Okey. Sampai sini kan? Okey. So cikgu cakap tadi baru tulis yang ini dengan yang ini. Sekarang kita nak tulis yang tinggi ni pula. Okey. Darab dengan, bila cikgu tulis awak tengok beza cikgu tulis darab dengan X. Okey. X macam ni. Tapi bila awak jawab exam awak tulis hampir sama. Jadi cikgu pun nak kena tenung. Apa yang awak tulis? Macam itulah. Okey. So dekat sini selesaikan yang dalam ni dulu. Okey, selesaikan yang dalam ni dulu. Kalau awak tengok, sebenarnya kalau buat pembaturan tu kalau bijak pandai lah. Mudah je. Okey, ni 1/2. Kita buat cara tak bijak pandai pun tak apa. Yang penting target mesti betul. Okey. So 2X tambah 2Y tambah, ni dah buat tadi kan? So 6X tolak 8Y. Tadi kita dah buat kan ni darab ni. Okey. Okey, bila murid menjawab, cikgu tengoklah ramainya murid menjawab. Bila dia kira yang ni, dia tinggal yang ni. Dia tak tulis dah yang ni. Dah terputus dah. Tu salah Tak boleh. Kena salin balik. Apa yang ada, kena salin balik. Okey, Allah. Salah pula. Okey, kena salin balik macam mana dia ada. Letak macam tu, kena ada. Kebanyakan pelajar memang macam tu. Dia tinggal benda ni. Nanti bawah tiba-tiba tu, ada balik. Macam tu. So, awak selesaikan 1/2. Okey. 2X. Cikgu buat laju je. 2X tambah 6X. So, jadi 8X. Okey. 2Y. 2Y tolak 8Y. Negatif 6Y. Okey. Tulis sini. Darab dengan X tambah Y. Okey. Kalau yang mahir, tak ada masalah. Ni boleh potong je. Kalau yang tak mahir, cikgu tulis kat atas ni sebab ni ulang kaji kan. So 8X tolak 6Y. Kalau soalan pemfaktoran, awak kena keluarkan nombor yang sesuai kat sini. So 2 darab 4 tolak dengan 3Y. 2 darab 4, 8. 2 darab 3, 6. Kalau yang tak mahir, boleh buat macam ni. Okey? Jangan cakap yang mahir tu tak perlu buat. Okey juga. Sebab ada setengah pelajar, dia dah pandai ni, dia dah boleh potong sini. Takut nanti awak salah faham. Asal nampak je awak boleh potong je. So kalau yang ni lagi cantik lah. 1/2 darab dengan 2 yang awak keluarkan ni. Okey? So 4X tolak 3Y. Ni sambung. Jangan tinggal. Okey? So potong lah. Habis. Tapi ni belum jawapan dia. Okey, jawapan dia yang ini kena darab yang ini. Okey? Tarik nafas sekejap. Yang ini kena darab yang ni. Itu adalah algebra lah kan? Algebra kita dapat kuasa 2 tu. Sekejap cikgu fikir cikgu nak padam dekat mana nak tulis. Cikgu padam kat atas ni boleh? Ni kat rumah saya ni macam studio dah. Kami saya meeting kat bawah, nak saya kelas kat belakang. Okey.
So tengok Cikgu tulis yang ni Cikgu tulis balik yang ni. 4 Allah Akbar. 4x tolak 3y Allah darab dengan x tambah y. Okay. So ini darab macam biasalah. Daripada yang ni, jangan salah faham daripada yang ni sebenarnya awak tulis yang dekat atas tu. Sambung terus yang ni. So darab ini dengan ini. 4x darab x. 4x kuasa 2. 4x darab y. Okay, ni tambah depan ni positif. Tambah 4xy. Tak kita muat pula yang bawah ni Yang ni pula. Okay, cikgu buat dekat bawah Sambung bawah Tolak ni darab ni. 3y darab x. Tolak 3xy. Baca ABC jangan terbalik jumpa x dulu, x kat depan. So yang ni pula. Ini dengan ni. 3y darab y. Tapi ni negatif, ni positif. So tolak 3y kuasa 2. Okay. Ni panjang. Sama dengan yang ni dengan yang ni boleh selesaikan. Sebab dua-dua pun boleh ubah dia sama. X, Y. So ada 4xy. Nak buang 3. So tinggal 1. Jadi jawapan dia 4x kuasa 2. Tambah dengan tolak kan. 4 tolak 3. Tambah x, y. Tolak 3y kuasa 2. Tolong anak murid. Depan ni jangan letak 1. Okey? Jangan letak 1. Kalau letak 1 tu nampaklah antara 2. Awak yang tak berapa cerdik atau cikgu yang ngajar pun tak berapa cerdik juga. So tolong. Okey? Kalau A, cikgu pesan kenapa tak boleh letak. Kalau A kita tulis 1A je. Kalau 2A kita tak tulis AA. Okey, faham? 2A ni kita tulis macam ni. Sebab tu yang ni tak perlulah letak 1. Memang XY ni 1 je. Okey, jelas So kalau pelajar tanya, apa jawapan ni cikgu? Ni lah jawapan dia. Okey, luas trapezium dalam sebutan X dengan Y. So daripada yang ini sampai sini, pelajar kena sambung cikgu kecil kan So awak nak salin kan? Okey, ruangan ni yang cikgu conteng ni, semua ni. Semua ni. Gunakan mana lain lah. Okey, dekat ruangan ni, awak kena salin semua ni. Nanti, bila free tengok balik macam mana cikgu tunjuk satu persatu. Okey, ni ada. Lepas tu jadi apa, step dia jadi apa, berikutnya. Pelajar mesti tanya, cikgu, dia ke markah dia 4? Oh tak. Kalau ikut betul-betul markah dia banyak ni tau. Okey, ungkapkan perimeter ni 2, yang ni sahaja takkan jadi 4. Okey, sebab ni melibatkan kemahiran lah. Kemahiran, banyak kemahiran. Yang pertama, kemahiran awak menggunakan rumus trapezium. Okey. Yang kedua, kemahiran pelajar selesaikan yang dalam ni. Okey. Dah dapat nilai ni, darab pula. Dekat sini kemahiran pemfakturan. Banyak Untuk soalan ni banyak uji awak macam-macam. Okey. Soalan yang berikutnya banyak yang perimeter luas. So hari ni cikgu nak tambah kemahiran awak soalan yang belakang. Okey. Soalan belakang. Soalan belakang muka surat 12. Kalau tak ada salin tak apa. Okey, tak ada salin tak apa. Sorry, muka surat 13 pemfakturan. Hilang dah. Okey. Soalan pemfakturan. Muka surat 13. Okey. Cikgu skip dulu yang lain, cikgu tunjuk yang ni. Muka surat 13. Ni muka surat 13. Yang ni sebenarnya bila pelajar tengok, kebanyakan pelajar tengok, Allah nak buat apa ni, dah hilang semangat dia nak buat. Okey. So cikgu nak tunjuk satu persatu. Bila awak nak buat
pecahan algebra. Ni namanya pecahan algebra. Okey? Sebelum kita nak buat yang ni, cikgu fokus dekat cara murid selesaikan pecahan. Okey, kalau cikgu bagi 1/3 tambah 3/4. Okey, murid tahu dia nak samakan dia punya denominator ni, penyebut. So yang ni murid akan darab dengan 4, yang ni murid akan darab dengan 3. So jadilah bawah dia 12. Okey. So yang ni darab 4, 4. Tambah dengan 3 darab 3, 9. Okey. So jadilah jawapan dia. Per dengan 12, 13/12. Macam mana kalau benda tu algebra? Okey. Kalau algebra sama je. Kalau cikgu buat A per dengan 2. Tambah 2A per dengan 3. Okey. Sama juga. Awak akan buat. Ni jadikan 6 darab 3. Ni darab 2. So bawah dia 6. Yang ni darab 3. Yang ni darab 2. So jadi 3A tambah 4A. Jadilah jawapan dia 7A per 6. Sama dengan benda-benda ni. Okey. Sama juga. Konsep pecahan dalam algebra sama macam pecahan biasa. Okey. Awak kena samakan penyebut. Cikgu padam ni Samakan penyebut. Bila awak buat, tengok je pecahan, sama je konsep dia. Okey, yang pertama. Kita tengok kat sini. Okey, tengok kat sini. Yang ni, kalau tengok, lebih mudah nampak adalah selesaikan yang ni dululah. So, bila jawab soalan, cikgu suruh letak sama dengan sebaris je. Okey, kertas soalan awak pun dalam periksa sama. Kosong macam ni lah. So, awak akan tulis 6U tolak, kecil sangat pula. Okey, 10 tolak, kita buat yang ni dulu. Yang ni kalau awak nampak, kita boleh faktorkan. Okey, so yang bawah ni sama 3U. Daripada yang ni, cikgu tulis sebelah nak bagi awak faham. Cikgu tulis sebelah. 3U kuasa 2 tambah 15U. Cikgu ambil yang atas je. Kita faktorkan. Yang ni keluarkan sebab ni ada U, ni ada U. Ni boleh bagi dengan 3, yang ni pun boleh bagi dengan 3. So kita keluarkan 3U. Okey. 3 dah ada. So dalam dia tinggal U je lah. Okey. 3 darab U. U darab U, U kuasa 2. 3 memang dah ada. Okey, tambah. U memang dah ada. Tak perlu lagi tulis U. Nak dapat 15, 3 darab 5. So maksud dia yang atas ni akan jadi macam ni. Okey. So cikgu tulis. Tolak 3U dalam kurungan U tambah 5. Tutup kurungan. Okey. Dapat So cikgu padam yang ni Cikgu padam yang ni. Itulah kalau ngajar kat whiteboard penuh cikgu tulis. Okey. Bila dah nampak yang ni. Okey. Dah nampak yang ni. U dengan U. Okey. Dah boleh potong? Dapat? So simple je. Sebab tu soalan ni 3 markah. Sama dengan 6U tolak 10 tolak. Yang ni boleh menjerat murid. Tolak dengan tambah, okey jadi tolak. Okey. Yang ni yang menjeratnya. Tolak dengan tambah ni, takut tersilap, salin terus tambah 5. Memang malang. So dia akan jadi tolak 5. Okey. Bila selesai kat sini tengok. 6U tolak U. So 5U. Tolak 10. Okey. Kita hutang 10. Hutang lagi 5. So jadi tolak 15. Dapat? Okey. Jawapan boleh tinggal macam ni atau. Okey. Atau. 5 faktorkan balik. U tolak 3. Kenapa jadi macam ni? 5 darab U, 5U.
5 darab 3, 15. Macam ni boleh, macam ni boleh. Tak ada masalah. Okey? Jelas Okey, yang tengah menyalin tu salin sekejap. Cikgu minum sekejap. Sekejap lagi kita nak buat nombor 2. Nombor 2 ni lagi pemfaktoran hebat. Dah cikgu padam sebab cikgu nak tulis yang nombor 2 ni. Muat ke? Okey, muat kot. Okey. Okey, nombor 2 ni, yang bawah ni, cikgu tunjuk yang bawah Yang bawah ni boleh faktor. Ni ada K, ni pun ada K. Yang atas ni kena selesaikan ni dulu. Jangan main redah je. Ni darab kena selesaikan. So cikgu tulis sama dengan. Kita tengoklah kenapa cikgu tak jauh. Cikgu nak tulis panjang sekejap lagi. Okey. 5K kuasa 2. Okey. Tambah. Ni darab dengan ni. H kuasa 2. H darab dengan 5K. Tambah 5HK yang bawah pula. Okey. Tolak HK yang ni pula. Tolak dengan tambah. Tolak 5K kuasa 2. Okey. Dah dapatlah yang atas. Okey, garis. Okey, yang bawah. Nak faktorkan terus pun boleh. Nak faktor kemudian pun boleh. Okey. Kalau tanya cikgu markah kat mana? Ni dah satu markah. Okey. Kalau nak keluarkan K. K. Dalam ni tinggal H tambah 4K. Okey. Kenapa 4K? K darab K, K kuasa 2. So, kita dah keluarkan satu K. Tinggal dia macam ni. Okey, selesaikan yang atas. Okey, selesaikan yang atas. Cari yang sama. Okey, cari yang sama. Sebutan serupa. Kalau K, K kuasa 2. Tengok ni. Ni K kuasa 2, K kuasa 2. Kita buat yang mudah je. 5K kuasa 2 tolak 5K kuasa 2. Habis lah. Ni dengan ni. Yang pertama, beres dah yang tu. So, yang tengah ada tak penyelesaian dia? Okay. So jawapan dia tinggal yang tengah je. Jadi kita tulis H kuasa 2 tambah 5 HK tolak HK. Sorry. Sekejap. Salah. Ampun, salah. Salah tertinggal. Ni cikgu guna pen warna lain nak bagi awak tahu beza. Hijau lah pula. Okay. So nak bagi awak tahu beza. Ni HK, ni pun HK. Okay. So yang ni like term, sebutan serupa. 4 tolak 1. Okay. Ada 5 HK nak tolak 1 je HK. Okay. Ada 5 biji apple nak makan 1 je. So tinggal lagi 4. So jawapan dia H kuasa 2 tambah 4 HK per dengan K. Yang bawah tu salin macam sal ada orang bila cikgu dah tulis macam ni dia kata dah nampak lah nak buat apa. Dia dah nampak dah nak potong apa benda. Okey. Okey. So yang ni yang atas pun kena faktorkan. Ni ada H, ni pun ada H. Kita keluarkan H. H darab H kuasa 2 tambah 4K. Okey. Yang bawah pun dah ada K, H tambah 4K. Mudahlah. Sebab hello. Kak, sekejap Kak. Saya ada kelab online. Okey. Sekejap Cikgu. Okey.
Ni jadi awak potong. Ini dengan ni. So dapatlah jawapan akhir dia H per dengan K. Okay. Dapatlah jawapan akhir dia H per dengan K. Nanti awak nampak panjangnya cikgu dekat mana dapat markah. Okay. Dapat markah dekat yang pertama baris ni. Ni satu markah. Dia 3 markah Yang kedua. Okay. Jawapan ni ataupun pemfaktoran ni. Salah satu ni. Baris ini ataupun baris ini 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. Kalau dia baik hati, dia nak bagi 4. Bagus. Tapi dalam ni yang pertama menguji awak. Yang pertama kembangkan. Ni kembangkan Yang kedua faktorkan. Ni faktorkan, ni faktorkan. Lepas tu pecahan lah. Macam mana awak selesaikan pecahan. Okay, nanti kalau tanya cikgu macam mana nak bagi ingat apa yang cikgu ajar. Mudah je. Awak tutup jawapan ni, awak buat lagi sekali. Okay, nak buat bila? Buat petang ni. Kalau awak simpan, confirm lupa. Okay, nak mahirkan maths hari ni dapat, hari ni try balik. Okay, baru mantap dalam kepala. Okay, next boleh Sebab hari ni fokus dekat pembaktoran ni. Pembaktoran ni kalau dalam kelas memakan masa panjang. Okay. So cikgu teruskan dengan nombor 3, nombor 4 pembaktoran. Ni sebab yang ni ayat pendek. Tadi dah ayat-ayat panjang. So kita buat yang pendek pula. Okay. Sebab kita ada lagi 12 minit. Sekejap je kan. Banyak kita habis. So yang berikutnya akan sambung hari Jumaat. Jadi cikgu dah bagi panduan tadi beberapa soalan untuk jawab soalan yang cikgu tinggalkan. Dah nampak idea macam mana nak buat, tolong buat. Okay, yang ni. Soalan yang ni. Okay. Yang pertama cikgu bagi clue. Ini boleh dikembangkan. Ini boleh difaktorkan. Okay. So cikgu buat yang ni. Sama dengan yang ni pun boleh faktor. Okay. Kenapa cikgu cakap boleh faktor? Allah. Kenapa cikgu cakap boleh faktor? Ini boleh bagi dengan 3. Ini pun boleh bagi dengan 3. So keluarkan. 3X, 3 darab X, 24, 3 darab 8. Settle 1. Okay. Tolak. Kita buat yang ni dulu. Okay. X kuasa 2 tolak 64. Okay. 64 ni adalah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna maksudnya nombor apa kuasa 2 dapat ni. So kalau tengok dia bagi algebra, ungkapan algebra macam ni, awak kena bayangkan awak nak guna yang ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So ni sama dengan A tambah B, A tolak B. Awak tengok yang ni. Kalau yang ni tak ingat apa benda, pergi kalkulator yang ni. Pergi kalkulator yang ni. So awak akan dapat ni sama dengan X kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Bila dah dapat bentuk ni, bolehlah tukar jadi bentuk ni. Okay? Bila dah dapat bentuk ni, bolehlah tulis bentuk ni. Terus je tulis kat sini. X tambah 8, X tolak 8. Okay? Baru sebelah. Okay, baru sebelah. Baru yang ni. Belum yang ni lagi. Okay. So cikgu padam yang ni sebab nak tulis banyak. Sambil tu cikgu ingatkan konsep apa yang dalam kepala murid kena ada. Bila ada konsep-konsep maths ni, bila nak jawab laju sikit lah. Jadi lepas tu, tolak. Okay. Yang ni. Yang ni kembang, yang ni faktor. Okay. So, tulis. X tolak 2. X tolak 2. Okay. Bahagian pemfaktoran. Yang ni, cikgu nak ulang. Semalam cikgu ada tunjuk sikit. Okay. So, X kuasa 2 tambah 6X tolak 16. Macam mana nak faktor? Cikgu tahu ramai boleh tekan kalkulator. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Tapi,
Okey, tapi kena ingat kalau kita tak mahir gunakan kalkulator, jawapan kita boleh salah. So cikgu nak ingatkan pelajar, kalau dapat soalan macam ni, yang pertama tengok yang tengah. Kalau tengah nombor genap, selesai satu ciri. Yang kedua, yang belakang ni kuasa 2 sempurna ke tidak? Cikgu ulang, kuasa 2 sempurna tu 16 ni punca kuasa 2 dia dapat tak nombor bulat? Okey, so dapatlah 4. 16 ni punca kuasa dia 4. So 16 sama dengan 4 kuasa 2. So boleh selesai cara macam ni. Okey. So cikgu cakap yang tengah ni bila nombor genap kita bahagi 2. X kuasa 2 tambah 6 ni kita bahagi 2. So yang ni dapat 3X. Sebelah sini pun 3X. Okey. Sekejap. Apa yang tak kena ni? Hmm, 3X Oh, yang ni tak boleh. Sekejap. X. Oh, sorry lah. Yang ni tak boleh 6X tolak. Kalau 4. Oh, yang ni tak boleh Sorry Ni tak boleh. Badan. Sorry. Tak boleh. Ampun. Okay. Cikgu tunjuk cara faktor. X kuasa 2 tambah 6X tolak 16. Okay. Bila nak buat pemfaktoran, yang mahir darab silang boleh buat. Yang tak mahir, okay. Yang pertama, fikirkan 16 ni, faktor bagi 16 apa? Okay. 1 darab 16. 2 darab 8. 4 darab 4. Okay. Ni faktor bagi 16. Semalam dah belajar. So kita tengok antara dua faktor ni, okay. Yang mana kalau kita buat tambah atau tolak menghasilkan 6. Okay. Kalau yang ni tambah dapat 17, tolak dapat 15. Okay. Kalau yang ni tambah dapat 4, 8. Tolak kosong. So memang tak boleh lah ini. Dapat yang ni je lah. Tambah dapat 10. So dia kena tolak lah. Jadi awak boleh tulis 8 dengan 2. Macam mana nak letak tambah dengan tolak? Kalau sini tolak, sini tambah, jawapan dekat dalam ni mesti tambah dengan tolak. Tapi macam mana kita nak letak tambah tu? Kat mana nak letak tolak? So kita tengok. Tambah 6. So dekat sini positif. So mestilah kat sini positif. Tambah 8. Tolak 2. So kalau darab, ni akan jadi tambah 8X. Okay, yang ni pula. Tolak 2X. Dapatlah tambah 6X. So yang ini tulis kat sini. Yang ni tulis kat sini. X tambah 8. X tolak 2. Okay. Dah nampak serabut bila tulis macam ni kan. So tengok betul-betul Cikgu nak padam tau. Tengok betul-betul. So cikgu padam yang ni dulu lah. Padam yang ni dulu. Sekejap je kan, 1.5 jam kalau kelas cakap ni. Okay. So yang ni dah jawapan dia, cikgu dah transfer ke atas. Pemfaktoran ni kena selalu buat baru dapat cara dia. Okay. Lepas tu, pelajar dah nampak dah. Dah nampak yang mana boleh potong. Yang ni dengan yang ni. Kan? So yang ni dengan yang ni. Nampak tak dia punya penyebut sama? Penyebut ni dengan penyebut ni sama. Yang tinggal lah sebab yang ni kita dah potong. Okay? So penyebut ni sama. Bila penyebut sama, letak je lah 1. X tambah 8. Yang atas, tinggal 3. Okay? Tolak. Yang ni bahaya. Tolak X. Tolak dengan tolak, tambah. Tambah 2. Yang ni yang selalu memerangkap pelajar. Sampai sini betul, sampai sini sangkut. So nampak 3 tambah 2, 5. Tolak X per dengan X tambah 8. Okey, dapat? Okey. Nampak? Tadi cikgu tunjuk merata kan cara ni. Nanti awak try buat. Ni boleh jadi satu soalan, faktorkan ni je. Ni boleh jadi satu soalan. Ni pun faktorkan. Banyak ni. Saja cikgu letak semua je nak bagi awak dapat. Okey. Soalan last untuk hari ni.
Soalan last untuk hari ni, soalan ni. Sebab pukul 11 sekejap lagi awak ada kelas lain kan. Soalan last untuk hari ni. Kalau tanya hari Jumaat nak mula dengan apa? Hari Jumaat nak mula dengan muka surat 14. Nak mula dengan yang ni. Buat aturan ni. Okay, lepas tu kita buat ayat panjang. Okay, yang ni dulu. Yang ni dulu, cikgu ni harap-harap awak dah salin. Dan kalau boleh yang dah buat tu cek dekat mana sangkut. Okay, dekat mana kurang. Dan kalau boleh tutup, yang faham pun tutup, buat lagi sekali. Sama tak macam cikgu tunjuk. Okey, yang ni kita buat soalan nombor 4. Okey. Allahu Akbar. Soalan nombor 4. Ni nombor 4. Dalam ni pecahan dan bahagi. Semua pelajar kalau tanya, kalau bahagi buat apa? Tukar cikgu. Atas turun bawah, bawah naik atas. Tukar. Itulah ayat dia sebab dia dah belajar perkataan tu dia sekolah rendah. So dalam ni kalau pelajar tengok, okey, cikgu besarkan ini boleh fakturkan n, ni pun ada n. Okey. So ni ingat yang tadi yang cikgu tulis A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Yang ni lah 9 ni adalah 3 kuasa 2. So yang ni sebab bahagi kan. Jadi kita akan tulis yang ni. Okey. Jadi awak akan fakturkan. Yang mana kita boleh buat, kita buat terus. Fakturkan. Keluarkan N. N. M tolak 3. Okey. N darab M. MN. N darab 3. 3N. Yang bawah. Okey. Cikgu tak nak skip step dia. Cikgu tulis. Tolak dengan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Yang ni darab. M tambah 3 per M tolak 3. Lepas tu, yang ni pula. N, cikgu tak nak potong ni. Cikgu tulis panjang-panjang bagi awak nampak. Apa benda sebenarnya kita kena selesaikan. Supaya dapat jawapan yang tepat. Kita nak, simplify senang. Ni M ni, ingat tadi cikgu tulis kalau ni A tambah B, A tolak B. So awak tulislah. M tambah 3, M tolak 3. Alamak, tinggal di pula. Okay. Darab M tambah 3 per M tolak 3. Bila tengok soalan, kadang-kadang murid, Allah susahnya tengok macam ni dah serabut. Bila awak nampak yang ni, awak dah nampak dah. Yang ni, boleh potong yang ni. Okay, sebab darab. Ni darab Jadi yang ni boleh potong yang ni. Tinggal ni je lah jawapan dia. So jawapan yang akhir adalah N per dengan M tolak 3. Itu je. Simple je. Okay. Cikgu ulang bila nampak soalan tengok bahagian mana boleh fakturkan. Okay. Bahagian mana boleh fakturkan. Ni boleh fakturkan. Ni pun boleh fakturkan. Yang ni memang terbalik. Awak cakap terbalik tu kan? Okay. So, bila dah fakturkan, bila dah berjaya fakturkan ni, kita dah fakturkan, ni kita dah fakturkan. Yang mana kita boleh simplify, kita simplify. Okay? Ini dengan ni. Ni dengan ni. Sebab ni darab ni dengan ni. So, tinggal je ni. Mudah je. Kalau tanya berapa markah? 3. 3 dekat mana? Yang pertama, pemfaktoran. Okay? Pemfaktoran ni. Kalau tengok bahagian ni, katalah awak tak tulis yang ni. Yang ni step ni awak tak tulis pun. Ni, awak terus tulis yang ni. Terus dekat sini 2 markah. Okay? Sebab pemfaktoran ni ada 2. Dan awak tulis ni betul. So terus bahagian ni 2 markah. Ni 1 markah. Tu je. Okay, ada nak tanya apa-apa? Kalau nak kira, yang cikgu tunjuk ni dah banyak bahagian algebra yang susah. Okay? Algebra yang susah. Cuma cikgu nak minta pelajar tolong kalau yang ada soalan lah. Kalau tak awak salin kejap. Ada satu bahagian muka surat 8. Ada tengah salin lagi. Cikgu nak ni muka surat 8 nak suruh buang soalan ni. Kalau awak tanya kenapa, soalan ni canggih sangat. Okay? Ada setengah ni sebab cikgu buat soalan kebat. Okay? So nak apply benda tu, nak tunjuk dekat pelajar. Nanti pelajar kata, cikgu susahnya soalan kebat. Tapi soalan kebat
Ada yang senang. Cuma macam mana nak apply je. Kalau kena cara dia soalan kebat ni boleh bantu banyak markah. Okay. Tolong potong soalan 2 ni. Ni tak nak. Okay. Ni tak nak. Ni soalan aras tinggi sangat. Okay. Soalan ni buat untuk, kalau awak tanya cikgu buat untuk siapa? Untuk SVP kan? Untuk SVP soalan dia aras tinggi sangat. So awak tak payahlah. Kalau tanya cikgu tak adil, tu boleh terang dalam kelas kalau nak ni. Okay. Nanti pening sangat. Kalau awak